Jawapannya ialah akan diserongkarkan pada hari ini. Wah, diserongkarkan nanti. Apa yang kita sekarang? Nanti dia datang. Okay, so kita datang. So siapa yang ada free time yang nak komit bersama dengan kami berdua 21 hari bulan Oktober, confirm kan? Confirm? 21 hari bulan Oktober, tempat venue masih lagi to be advised, Yep. to be confirmed. Tapi the thing is, ini adalah masa yang kami berdua dan pihak college untuk bagi komitmen sepenuh hati untuk this session, untuk dapatkan jawapan why Ferrari itu. Tapi kita bagi hint sikit, takkan tak bagi hint Balizal, come on. Saya pun ini. Kalau nak katakan kita boleh bandingkan, kenapa Tuhan jadikan manusia itu diistilahkan sebagai sebutan yang tadi saya petik daripada kata-kata kawan saya ini, sahabat saya ini. Okay, saya punya kira agak macam kebab Thailand saya ni. Kebab Thailand. Masih apa dia? Kebab Thailand. Dia kata apa? Dia kata, saya takui. Tuhan jadikan manusia sebagai kerja. Ini dia petik daripada surah Al-Tin. Ini saya pakai topi Al-Kuliah dan juga jejak Rasul. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nak tahu surah mana? Ingat tak? Wat-tini wat-zaitun wa tur Sinain. Ambil yang itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Banyak-banyak makhluk yang ada ini. Kenapa manusia? Faham? Yang dijadikan sebagai kejadian, sedangkan yang paling taat adalah malaikat. Kenapa malaikat tidak diberikan? Masa itu ada yang namanya iblis yang bukan datang daripada nur tapi daripada api. Dia pun dianggap sebagai antara yang tertaat mentaati Allah. Tetapi Allah bagi kepada yang buat daripada tanah. Wah. Jadi di sinilah sebenarnya ada rahsia yang Tuhan simpan. Apa dia? Ilmu. Bila ditanya Allah kepada malaikat semua membuat satu conference, persidangan besar, persidangan serantau, dan dia bangkitkan persoalan kenapa Allah nak menghasilkan ataupun memberikan kerja sebagai pemimpin dunia ini kepada manusia yang banyak melakukan yang bakal banyak melakukan kerosakan, membunuh sama sendiri. Ini semua dah laku pula, kata iblis, buat daripada tanah. Kita kan lebih mulia daripada cahaya, daripada api. Yang tanah ni yang kita pijak-pijak ni pahal. So diorang sebut ini, atau malaikat-malaikat dan juga iblis ni membangkitkan soal itu. Tapi kenapa boleh? Saya takut tadi jatuh kepada manusia. Yang kelebihan ini nanti saya akan berikan. Saya bagi metafora Ferrari itu. Dia metafora. Tahu kan metafora? Tak percari. Cari asli usaha. Ilmu kena dicari. Dia tidak datang. Dia tidak datang. Tiba-tiba jatuh begitu. Dicari. Kan? Petik kata-kata saya ini, pengalaman itu. Orang yang berilmu itu dalam bahasa ungkapan lama itu. Orang yang berilmu itu atau manusia yang terbaik itu adalah meningginya tidak membawa budi, merendahnya tidak membawa marwah. Sekali lagi macam tak dapat mahal ni. Kita tidak mau menggigil. Meninggi tidak membawa budi, merendah tidak membawa marwah. Di situlah Tuhan letakkan manusia terhadap manusia ini tinggi, sepatutnya manusia ini tinggi. Sebenarnya Rasulullah, dia ilmunya tinggi, dia dengan kekuatan-kekuatan dia boleh berperang, dia boleh jadi bapa, dia boleh jadi anak, dia jadi abang dan sebagainya, apa saja dia bisa pentadbir dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah membangga diri Allah. Seperti mana yang dituju oleh iblis apabila faham manusia itu dilatih sebagai ahli pada makhluk. Betul. Alright, itu satu ya. Meninggi tidak mampu merendah tidak marwah. Rasulullah dia anak yatim. Dia adalah daripada kalangan orang yang tidak ada, yang tidak ada have. Tak ada. Dia sebatang kara. Saya ada gambar itu yang baju anak Rasulullah Fatimah yang jumpa camping. Itu kondisi anak Rasulullah. Rasulullah wafat dalam keadaan dia bukan ada harta, tanah beribu-ribu ekar, tak ada. Tapi meningginya tidak mampu, merendah tidak.
Dia tidak sampai dekatnya menghambakan diri kepada wang ringgit, dia tidak menghambakan diri kepada keadaan, dia tidak memungut tadi ke pasar. Jadi akhirnya ini seperti mana juga saya ambil cerita daripada Amin. Okay, fine. Dia kata apa? Jangan sampai kita lupa bahawa ilmu itu penting. Sama juga dengan Rasulullah, dalam keadaan dia membina dirinya itu, yang menyebabkan dia tinggi, salah satu manusia tinggi adalah keupayaan ilmunya, kebijaksanaan dia berfikir, kebijaksanaan keputusan, kematangan pelaksanaan kerjanya, kehalusan budinya. Ini semua terangkum ya bapak-bapak. Sebab tu bahasa Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ayo Syekh, Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Yes, ada function. bayangkan ada pokok durian tapi tidak berbuah. Sebab pakai topi yang kuliah tadi kan, sambung lah dengan Nampak topi dia. nampak topi. Nampak ya? Nampak. Jadi yang pentingnya, yang penting kita kena ada kekuatan kesedaran itu. Betul. Kenal dirimu, kamu kenal Tuhan, kamu tahu berfungsi macam mana. Kata kunci dekat sini adalah kesedaran. Yang ini sebenarnya mission saya dengan Abang Izzah, dengan pihak ISN, Jumalia dengan Isma. IES. IES. Itu yang payah ni sebab kita buat dekat ni. Jangan betulkan diri anda. Sebab misi kita adalah nak bagi kesedaran, sebab kita nak kejutkan ramai orang. Sebelum nak kejutkan ramai orang, sebenarnya inilah inisiatif kita kejutkan diri sendiri. Kata Manizal macam Manizal dah memang orang yang apa dewan Islam yang berpuluh-puluh tahun dah go through pengalaman, berbagai pengalaman pahit manis, pergi berjumpa dengan ramai-ramai orang yang macam tak ada harapan dan makin jadi orang yang luar biasa. Yang ini sebenarnya tujuan kita, kesedaran. Kata kunci itu saya sangat pegang juga. Kat mana-mana pun saya pergi buat session dengan one on one ke, ataupun pergi session dengan universiti ke, dengan sekolah ke, at last dia berkenaan dengan kesedaran. Ramai orang tak sedar diri cerita dia. Inilah tugas kita sebenarnya. Okay, tanpa Manizal. Kita break dah. Nak mencari kesedaran diri itu ialah mencari diri. Ya, betul. Cari sampai jumpa. Jangan sampai kita tengok orang, aku nak jadi macam dia. Aku nak jadi macam Khairul Amir ni, aku nak jadi orang. Itu sebagai satu ilham. Betul. Tetapi ia kena juga mengukur pada baju badan sendiri. Sedar diri. Itulah sebenarnya. Aku nak jadi macam contoh adalah Michael Jordan. Dia tinggi. Awak baru 5 kaki 2 inci. Nak jadi orang 6 kaki. Tak boleh lah. Betul. Kau nak lawan dengan dia, nak menjadi pantas. Tetapi tengoklah kaki dia itu tinggi itu sampai lebih cepat kita lambat. Jadi kita kena balik kepada kenal diri. Okay, I cannot fight with them. Saya tidak boleh lawan anda ataupun bersaing anda dalam bidang lomba lari. Tapi saya boleh lawan anda dalam catur. Contoh. Itu tak menemukan upaya-upaya, menemukan pemikiran kata. Tak. Jadi benda-benda inilah saya fikir yang kita nak tanamkan. Ini kita bagi orang pelajar. Bagaimana dengan guru-guru dan ibu bapa? Saya kata ibu bapa. Ramai orang bersungguh. Ramai ibu bapa bersungguh. Budak-budak sekarang susah. Begitu juga lah dulu. Mak bapak kita kata, oi anak-anak susah. Kita dulu adalah menyusahkan ibu bapa kita sebelum kita menjadi ibu bapa kan. Sekarang ni kata kalau katakan arwah ibu saya kata, nanti kau tua ni kau tahulah. Sekarang kita tahu kan. Yang menjadi kesedaran besar adalah COVID-19 COVID. Betul. Sebelum itu kita komplain, budak-budak ni semua apa yang belajar kat sekolah, apa yang belajar sekolah. Betul. Sekali sekarang Tuhan kaya, Tuhan kata kau nak rasa, bagi. Ketika itu datang, ini anak aku punya. Betul. Dia duduk dekat rumah, terus bawa apa? Tengok akses terus. Ini siaran langsung lagi.